Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dihormati Yang berhormat Cik Jeffrey selaku Exco Agama yang telah mempengerusikan majlis ini, yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, yang berhormat Tuan Haji Khairi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang selalu kita sebutkan dan tuan-tuan juga faham, bahawasanya matlamat kesudahan kepada menganuti agama itu ialah seseorang dapat menyelamatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika sebanyak mana kebijaksanaan pun di dalam memperkatakan hal berhubung dengan agama, tetapi tidak dapat menjadikan seseorang itu bahagia pada hari akhirat ataupun selamat pada hari akhirat, maka segala falsafah agama ataupun segala perbincangan agama yang kita buat tidak memberi manfaat. Kerana kehidupan hakiki ialah di hari akhirat kelak. Sebab itu kita selalu sebut kepada ahli-ahli falsafah, orang-orang cerdik pandai yang menghadiri seminar, yang menghadiri perbahasan mengenai Islam ni, sampai yang botak kepalanya, yang licin kepalanya, yang hebat dengan gelarannya, yang hebat majlisnya, sejauh mana pun dia membahaskan mengenai agama, mestilah kesudahan perbahasan agama itu akan berakhir kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Jika perbahasan agama itu hanya mengundang kepada manusia menyimpang daripada apa yang telah diajar oleh Allah dan Rasulnya, kerana manusia cuba nak buat lebih pandai daripada nas, daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak memberi manfaat di dalam segala perbahasan itu. Sebab itu Huzaifah ibn al-Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari menyebut, dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yutrikani. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, kata dia, Huzaifah ni sahabat Nabi yang terlalu mengambil berat tentang ilmu berhubung dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, tentang kiamat, tentang kejadian-kejadian sebelum kiamat. Kata Huzaifah, dia tanya macam-macam Nabi tentang apa nak berlaku selepas ni, apa nak berlaku selepas ni nak berlaku. Setelah sahabat nak tahu tentang peristiwa-peristiwa kiamat, rujuk Huzaifah. Nabi terang, kata Huzaifah, tak ada orang yang ada 300 pengikut dia ke atas membawa satu ajaran, melainkan Nabi sebut nama dia dan daripada mana asal orang dia yang akan datang. Sebab tu ulama-ulama hadis compilekan benda ni, himpunkan benda ni dalam bab yang dia namakan ahadisul fitan wal malahim, cerita-cerita fitnah akhir zaman. Apa yang nak berlaku banyaklah, tapi saya sebut hak ringkas ni lah. Kata Huzaifah, orang ramai suka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kebaikan, tapi aku dahulunya tanya Rasulullah tentang kejahatan.
kerana aku bimbang kejahatan itu kena kepadaku. Faqult, aku kata, ya Rasulullah, kunna ahlal jahiliyati wa syarr, kunna ahlal jahiliyati wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr. Wahai Rasulullah, kita dahulunya adalah ahli jahiliyah dan kejahatan. Dulu kita duduk dalam keadaan jahiliyah, agama jahiliyah. Jahiliyah dia perkataan jahil. Sembah berhala, sesat, melakukan perkara yang karut. Dahulunya kita ini ahli jahiliyah dan kejahatan, dan Allah membawa kepada kita kebaikan ini, yakni membawa Islam, membawa Rasulullah. Dengan bawanya Rasulullah, maka kehidupan manusia ini berubah, kehidupan masyarakat Arab berubah, mendapat rahmat. Adakah selepas daripada kebaikan ini yang dibawa oleh Rasul ini akan adanya kejahatan? Nabi kata na'am. Qala na'am. Nabi kata ya, akan ada kejahatan. Cuma Nabi tak detailkan kejahatan tu macam mana. Barangkali ikut masa zaman lepas tu peperangan, berlaku peperangan di zaman sahabat, ataupun berlaku penyelewengan selepas pada itu. Kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalika syarru min khair? Adakah selepas daripada kejahatan yang akan berlaku nanti ni, datang balik kebaikan, datang balik semangat, kekuatan Islam ni datang balik? Faqala na'am, walakin fihi dakhan. Ya, kata Nabi, tetapi pada kebaikan yang akan datang kali kedua ni adanya dakhan. Dakhan ni adanya kekeliruan, adanya campur baur, adanya kekaburan. Dalam riwayat fihi dakhal, adanya benda lain yang masuk. Dia tak tulen dah, dia tak tulen. Kata Hudzaifah, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Keliru tu, dakhan apa? Kata Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Nabi kata kaum yang bersunnah tapi bukan sunnah aku. Cuba berpetunjuk tapi bukan petunjuk aku. Lahirnya puak yang semangat Islam tapi tak sama macam yang Nabi ajar. Lepas tu datanglah macam-macam kesufiannya, tarekat yang berbagai-bagai lah. Tokok tambah agama, tokok tambah ibadah. Hak Nabi tak buat, dia buat. Tapi di atas nama nak buat baik. Nabi beritahu, keliru, orang akan keliru. Tuan-tuan pergi tengok dalam sekarang ni, sekarang lain ni internet lebih dapat sambutan lebih daripada TV lagi. Bila-bila masa kita boleh tengok. Sekarang baru semua orang tahu peranan internet. Orang Perlis pun kena tengok layar di internet ya. Sebab tu saya tulis surat kepada TV3. Saya kata ke TV3 bahawasanya berita mestilah adil. Jangan kerana kebencian kita kepada suatu puak kita melaporkan secara tak adil. Akhirnya orang tak percaya kat kita. Agama suruh kita adil. Laporlah kejadian itu, lapor kejadian, biarlah orang yang nilai. Bagi tahu kejadian berlaku sekian-sekian, peristiwa tu berlaku sekian-sekian. Yang kau masuk campur duk tambah ke atas tu buat apa? Tak kira lah TV3 ke, internet ke, RTM ke. Berita ni bagi jujur. Akhirnya bila orang bosan, orang dah tak mempercaya apa saja benda-benda apa yang kita cakap. Sebab itu ulama-ulama hadis, dia kira kalau mana kali kaki bohong tentang hadis tu, kali kedua, kali ketiga dia cakap hadis yang betul pun kita stop lah, kita cari sumber lain, kita tak ambil dia dah.
Nak cerita internet. Tuan-tuan buka lah internet. Tuan-tuan tengok tarekat. Tengok tarekat Naqsyabandi. Contohlah banyak tarekat. Ni tarekat Naqsyabandi ni banyak lah. Di Malaysia ni ramai lah ni duk pakai tarekat Naqsyabandi hak serban tajam atas ni. Dia berzikir, bila sampai satu peringkat dia berzikir, dia panggil dalam ilmu mereka tu jazbah. Dia melompat naik tangan buat macam dengan burung lah, terjerit-jerit lah, kononnya sedang zauq, sedang khusyuk. Lebih teruk pada mak rempit ni buat ni. Geng-geng tarekat ni ada seorang yang duk kritik saya ni daripada Ilim. Oh, ini kaki tarekat tu lah. Tarekat yang tak masuk akal. Nabi datang membawa agama yang waras, yang menjadikan manusia bersopan. Tiba-tiba nak berzikir sampai melompat-lompat. Tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan tengok hak pakai skirt duk pusing tu kan. Tuan-tuan tengok dalam TV. Tak payah pergi Turki, tuan-tuan dalam TV pun ada. Sufi lah tu, tarian sufi. Tak kala Nabi mai duk mengajak menari sampai pusing satu hari sampai beribu kali duk pusing. Tak pening kepala, darah tinggi tak ada apa-apa tu. Tak pening. Tak kala agama macam tu. Sebab tu Nabi SAW kata, ini semua warisan pada zaman berkenaan. Bila manusia cuba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal luar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, jadi keliru. Jadi orang mewarisi kemudian daripada tu agama macam-macam. Hari ulama Syiah cakap tentang Syiah, kabur cerita hak ni puja Ahlul Bait, yang ni mendakwa bahawasanya imam-imam Ahlul Bait mengetahui segala pergerakan di alam ni, sehingga zarah yang akan bergerak berapa ribu tahun lagi diketahui oleh imam-imam Ahlul Bait. Tuhan yang macam tu. Syiah berlaku pada zaman tu. Kemudian muncul Khawarij, puak yang mengkafirkan orang lain. Kemudian muncul Sufi. Bila manusia peras dengan hidup, manusia cuba cari jalan terdekat untuk sampai kepada Tuhan, lalu dia reka sendiri jalan tu. Sebab tu antara ancaman besar yang saya sebut kepada pemikiran Islam ini, kepada penghayatan Islam ini dua. Salah satunya fikratul irja, fikrah murji'ah. Lah ni budak-budak muda kita tanya, dia tak tahu murji'ah. Orang zaman dulu dia tahulah. Adapun golongan yang sesat itu seperti Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Lah orang tak tahu Murji'ah. Murji'ah ni puak dulu. Murji'ah kata iman ialah keyakinan dalam hati. Amal tidak ada kena-mengena dengan iman. Amal tak kena-mengena dengan iman. Kata dia, seperti mana orang yang kafir, walau macam mana dia beramal saleh pun tak memberi manfaat kerana dia kafir, macam itulah orang beriman. Macam mana dia buat maksiat pun tak merugi ke, tak menjejaskan sikit pun imannya. Maka Murji'ah tak kisah, amalan tak penting, yang penting hati. Zaman sekarang ramai orang tak kenal Murji'ah, tetapi pemikiran Murji'ah itu ada. Kita tanya ramai orang, dia akan kata, you jangan tengok pakaian I, you kena tahu iman I. You jangan tengok apa yang saya buat, you mana tahu iman saya. Dia memisahkan antara iman dan amal. Dia tak tahu Murji'ah, tapi cara fikir Murji'ah ada kat dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu sebut, alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka kita tengok macam-macam manusia, dia pisahkan benda ni. Maka pisahkan duit yang haram, pisahkan kerja yang haram, tak apa, hak tu bab lain, yang agama bab lain, dia pisahkan.
Yang kedua yang mengancam agama ialah pemikiran sufiah. Pemikiran sufi yang melampau. Kalau ada sufi yang mengikut Rasul, kita kata itu sunnah. Itu sunnah. Tapi kalau dia melampau, dia cari jalan shortcut untuk sampai syurga. Kalau para sahabat terpaksa berjihad, berkorban, mempertahankan Islam, barulah mereka bersama dengan Rasul. Rasul patah giginya, luka pipinya, dilontar di Taif, berhijrah, dibunuh sahabat handainya, terkorban mereka dalam bidang jihad. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan mereka syurga. Mari pemikiran ni dia shortcut. Siapa zikir ni 5 kali, duduk dalam masjid, masuk syurga. Siapa mai duduk masjid ni 4 kali, masuk syurga. Semua masuk syurga dilelong dengan begitu murah. Quran kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian yang telah mengenai mereka-mereka yang sebelum daripada kamu, sehingga digoncang keyakinan dan keimanan mereka? Berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sampai Rasul sini kata, bilalah Tuhan nak turun tolong ni. Khabbab bin Al-Arth, yang dibakar di atas belakangnya, musyrikin ambil renyak dia masuk. Dia ni Khabbab ni Haddad. Khabbab ni tukang besi. Ambil dia kerana dia sokong Nabi, dia ikut Nabi, ambil dia dan letak dia di atas bara api. Terpadam bara api tu kerana air belakang dia. Dia pergi tengok Nabi SAW duduk berselimut di bawah bayang Kaabah semasa zaman Mekah. Dia kata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tak bolehkah minta tolong ke Allah bagi kita menang? Mintalah Allah tolong menangkan kita. Nabi kata, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang yang sebelum daripada kamu, mereka itu ada yang dibawa fayuhfaru fil ard, ditanam di dalam bumi, kemudian dibawa gergaji, kemudian digergaji kepalanya, dibawa sikat besi, disikat hatta tidak ada baina lahmihi wa idhamih, sehingga berkelai di antara isi dan tulangnya. Walaupun begitu, wahai Khabbab, tidak pernah mengubah iman mereka. Wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasilur rakib min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, Tuhan akan tolong agama ini sehingga tidak ada seorang yang berjalan daripada San'a sehingga ke hadral maut. San'a di Yaman, sehingga ke hadral maut di Yaman, boleh jadi San'a di Syam, sehingga ke hadral maut di Syam, tidak akan takut melainkan Allah ataupun bimbang serigala yang ganggu kambing dia. Maksudnya orang-orang zalim akan ditumpaskan. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu tergopoh-gapoh, wahai Khabbab. Kamu semua tergopoh-gapoh. Tergopoh-gapoh lagi Khabbab, seksa macam begitu teruk. Tetapi maksudnya kamu ingin mengambil kemenangan sebelum ia masak. Maru masuk syurga. Mari sufism, mari tarekat ajak kita pegang buat tasbih, hinggut pi hinggut mai, tengah malam 3-4 kali, masuk syurga ni 3, istana syurga ni 4, 5, dia lelong. Maka akhirnya dunia Islam, ketika orang Islam asyik berzikir, nyenyak di bawah-bawah benua, musuh Islam masuk dan menawan negara mereka. Ini berlaku juga di India. Dia berkata, tak apalah, ini semua dunia, kita zikir. Kita main duduk dalam masjid, kita zikir.
Apa nak berlaku di luar, berlaku. Mereka lupa Nabi tak pernah ajar seperti itu. Kalau hanya manusia ini hanya memegang beberapa zikir masuk syurga, tentulah Nabi tak payah mengajak para sahabatnya untuk bertongkos lumus memerangi musyrikin Mekah. Ambil Islam, tahu Islam, pergi menyorok di gua mana-mana, duduk duduk di situ senyap-senyap. Berapa nak kalut keluar berhijrah, berperang semua? Kalau adanya jalan pintas untuk manusia masuk syurga. Tetapi pemikiran melampau syatahat, pemikiran yang melampau dalam bab ini, sehingga akhirnya ramai orang yang kita kelihatan hebat, jubahnya hebat, serbannya hebat, ekor serbannya hebat, tetapi dia tidak mengambil tahu tentang urusan umat Islam. Dia kata, oh saya tak campur, itu dunia. Walakin fi dakhan, kata Nabi, adanya kekeliruan.